Assalamualaikum semua murid-murid. Selamat pagi. Pagi, Cik. Okey. Semua dah makan ke? Semua dah sarapan pagi ke? Okey. Sebelum cikgu start kelas hari ini, cikgu nak tanya. Siapa pernah pergi kenduri kahwin? Angkat tangan. Okey. Azam pernah pergi kenduri kahwin. Azam pernah dengar ke orang main kompang? Tak ingat aku. Tak pernah? Tak ingat. Tak ingat. Tapi pernah dengar lah kan? Okey, bagus. Okey, sebelum tu kita nak tengok video tak? Siapa nak tengok video? Saya. Okey, Azam nak tengok video. Okey, jom kejap cikgu share ya. Kita tengok video. Okey. Semua dengar ya? Dengar ke? Nampak ke cikgu share? Okey. Okey, ini kompang. Okey, alat muzik kedua yang cikgu nak tunjuk kamu semua adalah gambus. Okey, jom kita dengar macam mana main gambus. Dengar ke? Okey. Okey, semua dah dengar ke video tadi cikgu tunjuk video tadi? Sedap tak bunyi gambus dengan kompang? Sedap. Okey. Okey, jadi video yang cikgu tunjuk tadi adalah gambus dan kompang. Okey. Sebelum kita mula belajar, okey, cikgu nak tanya lagi. Siapa tahu apa itu imbuhan dan tanda baca? Tak tahu? Okey. Boleh ke cikgu nak semua dapat ke link yang cikgu bagi dekat chat? Dah buka ke? Okey. Kalau siapa-siapa tahu apa itu imbuhan dan tanda baca, sila isikan dekat Mentimeter yang cikgu sediakan. Okey, jom kita tengok siapa dah isi. Okey, uish, dah ramai yang isi. Okey, semua boleh buka lah nampaknya ya. Okey, Azam dah isi ke dekat Mentimeter tu? Azam kenapa tak bercakap? Cikgu nak dengar sikit suara Azam. Dah, Cikgu. Sedap suara dia. Okey. Okey. Wish dah penuh ni nampaknya. Semua dah isi. Okey, jom kita baca sama-sama. Yang pertama adalah tanda seru. Semua ikut cikgu? Tanda seru. Okey. Yang kedua, noktah. Noktah. Okey. Ini se. Se. Men. Men. Meng. Meng. Tanda soal. Tanda soal. Mem. Mem. Penge. Penge. Ke. Ke. Di. Di. Koma. Koma. Menge. Menge. Memper. Memper. Dan ber. Bird. Okey, bagus semua anak murid cikgu. Semua semangat nak belajar. Semua semangat ikut cikgu. Okey, boleh cikgu tanya, siapa tahu apa itu tanda seru? Huruf I. Tanda seru huruf I.
dia dalam kategori imbuhan ke tanda baca? Tahu. Tak tahu? Okey. Tanda seru adalah dalam kategori tanda baca. Okey, semua faham? Okey. Seterusnya noktah. Noktah ni dalam noktah ni boleh cikgu tahu dalam kategori imbuhan atau tanda baca? Titik. Apa? Titik. Titik? Betul. Noktah tu titik. Pandai Azam. Okey, tapi cikgu nak tahu, titik tu, noktah atau titik tu dalam kategori imbuhan atau tanda baca? Tak tahu. Okey, titik tu atau noktah tu dalam kategori tanda baca juga. Faham ke? Okey, bagus. Okey, seterusnya adalah se. Okey, se tu siapa tahu? Dia dalam kategori imbuhan atau tanda baca? Tak tahu juga. Okey, se tu dalam kategori imbuhan. Okey, seterusnya adalah men. Men pun dalam kategori imbuhan. Hari tu kan cikgu dah ajarkan imbuhan dengan tanda baca. Azam tak datang sekolah ke? Oh, hari tu Azam kena kuarantin kan? Tak apa, tak apa. Nanti cikgu terangkan balik ya. Okey, seterusnya adalah meng. Meng ni pun dalam kategori imbuhan. Okey, tanda soal ni Azam tahu dalam kategori apa? Tanda baca. Betul, pandai Azam. Tepuk tangan semua. Pandai Azam. Walau tak datang kelas, dia tahu. Okey, seterusnya adalah meng. Mem. Okey, mem ni dalam kategori apa Azam? Tak tahu? Mem ni dalam kategori imbuhan. Dia adalah imbuhan awalan. Faham? Okey, Faham, bagus. cikgu? Bagus. Okey, seterusnya adalah penge. Penge ni dalam kategori apa? Siapa tahu? Tak tahu? Okey, penge ni pun sama dengan yang lain iaitu imbuhan. Okey, faham ke Azam? Okey. Okey. Seterusnya yang lain tu menge, di, ke, ber, memper semua dalam kategori imbuhan. Okey. Selain itu, apa yang cikgu tak sebut lagi dalam kategori tanda baca Azam? Boleh Azam bagi tahu cikgu? Koma. Pandai, bagus. Okey, semua tepuk tangan. Bagus anak murid cikgu. Semua nampaknya macam dah faham apa itu tanda baca dan imbuhan. Okey, jadi seterusnya cikgu nak teruskan kepada aktiviti yang seterusnya. Okey, kamu semua boleh buka buku teks muka surat, buku teks jilid 2, muka surat 9. Boleh ke? Ke nak cikgu share screen? Share screen. Okey, sekejap ya. Share screen. Okey, cikgu bagi masa kamu semua 5 minit untuk buat untuk cari imbuhan yang terdapat dalam teks pada muka surat 9 ini. Okey, lepas tu cikgu nak kamu semua senaraikan imbuhan yang terdapat, imbuhan dan kesalahan imbuhan, kesalahan tanda baca dan kesalahan ejaan yang terdapat dalam teks ni. Kamu semua senaraikan dalam buku latihan ya. Lepas tu nanti habis snap hantar dekat WhatsApp group. Boleh? Okey. Cikgu bagi kamu semua 5 minit. Selesaikan. Kalau ada masalah, ada soalan, boleh angkat tangan tanya cikgu. Nanti cikgu nak semak. Okey. Semua dah siap?
Dah, okey, bagus. Rajin-rajin anak murid cikgu semua ni. Okey. Semua okey lagi ke? Dah penat ke? Boleh lagi ke belajar? Okey. Semua semangat lagi ke nak belajar? Okey, bagus. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Tepuk bahu. Bagus. Rajin. Cakap macam tu. Okey, bagus. Anak murid cikgu semua ni. Okey. Yang seterusnya. Kita buat latihan lagi nak tak? Tapi dalam kumpulan. Okey. Sekejap ya. Cikgu share link Jamboard. Okey. Semua dapat ke link yang cikgu bagi dekat chat tu? Dapat buka ke? Okey, bagus. Okey. Ni cikgu dah bahagikan, cikgu dah agihkan kumpulan untuk kamu semua. Okey, Nick dan Azam satu kumpulan. Untuk petikan satu ni, page 1, halaman 1. Okey, seterusnya Afnan dan Amir satu kumpulan. Okey, cikgu nak kamu memunyikan teks yang ada dekat Jamboard ni secara berkumpulan, berpasangan. Okey, cikgu bagi kamu semua masa 5 minit untuk betulkan kesalahan yang terdapat dalam teks yang cikgu dah sediakan ni. Okey, Nick dan Azam boleh? Okey, kamu semua highlight je, nanti catatkan pada kertas apa kesalahan ejaan dan atau tanda baca atau kesalahan imbuhan yang terdapat dalam teks. Okey, cikgu bagi kamu masa 5 minit. Okey, sila mula sekarang. Okey, semua dah siap. Cikgu nampak semua dah siap ni. Uish, Nick dan Azam guna highlight warna biru. Dah siap ke? Dah siap. Okey, mari kita semak. Okey, Afnan dan Amir pun dah siap. Okey, boleh ke cikgu minta Azam tolong baca apa kesalahan ejaan, tanda baca atau imbuhan yang terdapat dalam teks? Okey, sila. Yang pertama. Musik. Okey, apa yang salah? Huruf S. Oh, kesalahan ejaan. Okey, huruf S sepatutnya apa? Z. Pandai, kawan-kawan tepuk tangan. Bagus ni dan Azam. Okey, seterusnya. Gambus. Macam mana? Apa salah? Huruf O. Okey, sepatutnya. U. Betul. Okey, yang seterusnya. Berkenalan. Okey, sepatutnya. Dikenali. Sangat dikenali di negara Mesir. Betul. Sangat dikenali ke sangat terkenal? Terkenal. Betul. Bagus, tapi bagus. Pandai. Kamu sekurang-kurangnya tahu. Berkenalan ni salah. Tak apa, salah sikit je. Okey. Seterusnya. JDT. Apa? JDT. Apa Azam? Bagi tahu betul-betul cikgu. Johor Darul Takzim. Okey. Apa yang salah? Huruf kecil. Sepatutnya. Huruf besar. Sebab dia Sebab kata nama am. Kata nama khas. Khas. Okey, bagus. Okey. Okey, jadi nampaknya kumpulan Nick dan Azam berjaya cari dan senaraikan semua kata
semua kesalahan ejaan, tanda baca dan kesalahan imbuhan yang terdapat dalam teks ni. Okey, jom kita tengok kumpulan yang seterusnya. Okey, Afnan dan Amir pun berjaya. Nampaknya betul. Okey, kejap. Mari kita semak dulu ya. Cikgu semak sekejap. Okey. Alat muzik, gambus. Betul, betul, betul. Okey. Semua faham kan? Nik dan Azam faham kan? Okey, Afnan dan Amir pula. Betul, betul. Okey. Sekejap ya, cikgu cek. Tadi kamu semua dah bentang, jadi cikgu cek kejap. Okey, nampaknya semua murid-murid cikgu dah faham apa kesalahan yang terdapat dalam teks dan berjaya memurnikan teks yang cikgu dah sediakan. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk kelas kita. Okey, sebelum mengakhiri kelas kita hari ini, cikgu nak tanya. Siapa boleh buat rumusan apa yang kita belajar hari ini? Angkat tangan. Atau cikgu nak pilih siapa nak volunteer. Okey, Azam silakan. Apa rumusan pada hari ini? Hari ini belajar imbuhan dengan tanda baca. Okey, lagi. Lepas tu tanda nama. Tanda nama. Kata nama Kata nama. Kas. tu, Aha. kas tu je lah. Okey, tepuk tangan semua untuk Azam. Berani. Azam berani untuk membuat rumusan hari ini. Bagus. Tahniah Azam. Okey. Okey, cikgu rumuskan ya. Apa kita belajar hari ini? Okey. Apa kita belajar hari ini? Bagaimana cara untuk memurnikan teks dan kamu semua berjaya mengenal pasti kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan dan kesalahan tanda baca yang terdapat dalam teks. Selain itu, murid-murid cikgu juga ni belajar apa itu alat muzik tradisional. Macam apa tadi Azam kita belajar? Dua tadi? Kompang, Kompang dan gambus. betul. Okey. Jadi itu keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, siapa ada soalan ke? Nak tanya cikgu? Tak ada. Okey, ke cikgu yang nak tanya soalan? Okey, tak apalah cikgu rasa anak murid cikgu semua dah sangat bagus hari ini, memberi komitmen yang sangat tinggi, semua boleh jawab soalan dengan baik. Okey, jadi cikgu rasa kita akhiri kelas kita pada hari ini. Boleh? Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Bolehlah pergi rehat. Okey. Bye semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah kita akan teruskan kepada sesi soal jawab. Okey, soalan yang pertama, silakan. Apakah tema, topik, standard kandungan dan standard pembelajaran yang cikgu gunakan dalam RPH ini? Okey. Standard tema yang saya gunakan adalah saya menggunakan JSKP Bahasa Melayu tahun 3. Okey. Tema yang saya gunakan adalah tema 5 iaitu kebudayaan, kesenian dan estetika. Okey. Topik yang saya pilih adalah unit 14 iaitu kenali kesenian kita. Okey. Standard kandungan yang saya pilih adalah 3.3 iaitu menghasilkan penulisan. Standard pembelajaran pula adalah 3.3.2 iaitu mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari daripada aspek Roman 1 iaitu ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan.
Okay. Seterusnya, apakah pengetahuan sedia ada murid? Okey. Menurut saya, pengetahuan sedia ada yang ada pada murid adalah murid pernah mendengar muzik tradisional pada majlis-majlis seperti majlis kenduri dan pelbagai majlis rasmi. Mengapa cikgu lebih gemar mengadakan kerja secara berkumpulan berbanding individu? Okey. Pada pandangan saya, murid melalui kerja berkumpulan ataupun berpasangan, murid lebih aktif dan cepat belajar apabila cepat belajar untuk menyelesaikan masalah bersama rakan sebaya mereka berbanding berseorangan kerana mereka lebih selesa bekerja bersama-sama dalam kumpulan. Okey. Selain itu, mereka juga akan menjalankan brainstorming yang menyebabkan mereka tahap penerimaan sesuatu ilmu itu lebih tinggi dan mereka lebih mengingat apa yang mereka pelajari kerana berlakunya komunikasi dua hala antara mereka dan rakan sebaya mereka. Apakah kelebihan yang cikgu nampak apabila mengajar berdasarkan RPH? Pembelajaran yang saya nampak apabila menggunakan RPH ini adalah yang pertama, murid dapat belajar melalui pendekatan yang saya telah terapkan, iaitu yang pertama, pendekatan berpusatkan tema, yang kedua, pendekatan berpusatkan bahan dan seterusnya adalah berpusatkan murid. Okey. Seperti kita lihat, apabila pendekatan itu berpusatkan tema, saya menggunakan tayangan video YouTube untuk menekankan tema kebudayaan, kesenian dan estetika, iaitu saya menayangkan video cara untuk bermain kompang dan gambus. Okey. Seterusnya adalah berpusatkan bahan di mana saya menggunakan pelbagai bahan untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran saya. Okey, seterusnya adalah berpusatkan murid. Okey, ini di mana saya lebih menekankan tanggungjawab murid untuk menjalankan sesuatu aktiviti itu berbanding berbanding guru. Okey, jadi dengan itu saya dapat mencapai objektif berpusatkan murid itu kerana murid lebih mendominasi sesuatu aktiviti tersebut. Okey. Kelebihan yang kedua adalah bahan-bahan yang digunakan adalah menarik dan mampu meningkatkan minat murid. Okay. Seperti yang kita lihat, saya menggunakan Mentimeter, menggunakan YouTube dan menggunakan Jamboard di mana pelbagai dan aplikasi yang saya gunakan itu mempunyai pelbagai warna dan pelbagai elemen lah seperti elemen didik hibur macam tu. Okay. Kelebihan yang ketiga adalah murid berupaya bekerja dalam kumpulan. Okay, seperti yang kita lihat dalam aktiviti yang terakhir saya jalankan, murid bekerja secara berkumpulan dan berpasangan untuk menyelesaikan dan memurnikan teks yang telah saya sediakan. Okay. Yang terakhir adalah, kelebihan yang terakhir adalah guru boleh melatih murid untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Okay. Seperti kita lihat, dengan penggunaan pelbagai aplikasi dan pelbagai software yang telah digunakan untuk RPH yang disediakan, okay, guru boleh melatih murid untuk menggunakan TMK itu dan murid akan lebih mahir menggunakannya dan seterusnya kemahiran murid dalam penggunaan TMK itu akan lebih meningkat. Apakah kelemahan terhadap murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran? Okey, pada pendapat saya, kelemahan yang terdapat untuk penggunaan TMK, untuk penggunaan RPH yang telah disediakan adalah masa yang suntuk. Okey, dengan kesuntukan masa itu, ia membataskan murid untuk menerima sesuatu ilmu dengan lebih mendalam. Okey, di sini kita lihat RPH yang disediakan mempunyai pelbagai aktiviti yang memerlukan murid untuk membaca dan menelaah sesuatu teks dan ia menyebabkan
penggunaan masa itu murid akan memerlukan lebih banyak masa. Okey, jadi kelemahan yang terdapat dalam RPH, penggunaan RPH saya adalah saya rasa kesuntukan masa itu membataskan penggunaannya lah. Macam tu. Baiklah, soalan Cikgu Mas. Cikgu rasa kesentukan masa dalam mengajar, jadi pada pendapat cikgu, apakah yang cikgu mampu lakukan untuk perbaiki? Okay. Pada pandangan saya, mungkin guru boleh mengurangkan kepanjangan teks seperti di Jamboard. Mungkin guru boleh mengurangkan kepanjangan teks tu, ataupun guru kekal, macam guru strict dengan masa. Maksudnya kalau guru bagi hanya 5 minit masa kepada murid, okey, selepas 5 minit murid yang tidak siap perlu didenda. Macam guru melakukan peneguhan negatif lah kepada murid. Macam tu. Macam guru kekal dengan pembahagian masa tu. Macam tu. Pada pendapat saya lah. Terima kasih. Itu saja. Okay. Sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu.